Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Syukri bin Zakaria, nombor metrik 057900 dari Diploma Pentadbiran Islam semester 1 dari Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA kampus Gombadak Kuala Terengganu, akan menyampaikan berkaitan dengan tajuk fiqh ibadat. InsyaAllah tajuk yang ingin saya sampaikan iaitu berkaitan dengan makna rukun solat dan pembahagian-pembahagian rukun solat yang mungkin akan bermanfaat kepada kita. InsyaAllah di dalam video ini saya akan terangkan apa itu makna rukun solat dari segi bahasa, dan yang kedua pula ialah makna rukun solat dari segi istilah yang wajib kita ketahui sebelum kita melakukan ibadah kita yang paling utama, iaitu menunaikan solat fardu ataupun solat sunat. Makna rukun solat dari segi bahasa ialah tiang, kayu penyokong, unsur utama ataupun dikenali bahagian asas. Itu kalau dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, rukun solat adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika solat dalam bentuk pertuturan atau perbuatan yang khusus, dan tidak sah solat seseorang itu jika salah satu rukun-rukunnya diabaikan. InsyaAllah seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan pembahagian rukun solat. Sebelum itu, para ulama berbeza pendapat tentang pembahagian rukun solat ini, tetapi mengikut mazhab Imam Syafi'i hanya ada 13 rukun solat sahaja yang wajib untuk kita ketahui. Dan insyaAllah untuk video selanjutnya saya akan terangkan, saya akan bagi tahu satu persatu rukun solat itu. Baiklah, rukun solat yang pertama ialah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Saya akan tekankan sikit berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Membaca surah Al-Fatihah ini wajib untuk setiap solat fardu dan juga solat sunat, dan ia tidak kira sama ada kita melakukan sama ada bersendirian ataupun solat berjamaah. Dan rukun yang kelima pula ialah rukuk. InsyaAllah rukun yang seterusnya ialah rukun yang keenam, iaitu iktidal selepas rukuk. Selepas itu rukun yang ketujuh pula ialah sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Rukun yang ke-8 pula ialah duduk di antara 2 sujud. Manakala rukun yang ke-9 duduk akhir ketika tahiyat akhir. Manakala rukun yang ke-10 pula, rukun yang ke-10 ini membaca tasyahud pada duduk rakaat akhir. Seterusnya ialah rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11 ni ialah selawat ke atas Nabi SAW, iaitu selepas kita membaca tahiyat akhir, kita harus selawat ke atas Nabi SAW seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manakala rukun yang ke-12 pula ialah salam yang pertama. Salam yang pertama ketika mana kepala kita ini menghadap berpaling ke kanan. Manakala salam yang kedua pula ialah kepala kita berpaling ke kiri. Dan rukun yang terakhir sekali ialah tertib. Baiklah, untuk pengetahuan kita semua, di dalam rukun solat ini terbahagi kepada 3 bahagian yang penting yang kita harus tahu. Bahagian yang pertama ialah rukun yang pertama ialah rukun qalbi. Bahagian rukun yang kedua ialah rukun qauli, dan yang ketiga ialah rukun fi'li. Kesimpulannya,
sempurnanya salat seseorang itu apabila ia mengikuti setiap urutan rukun solat tersebut. Jika dia mengikut setiap urutan rukun solat tersebut, maka insya-Allah solatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Saya memohon maaf jikalau ada kekurangan daripada saya sepanjang penyampaian tentang tajuk rukun solat ini. Dan insya-Allah sama-sama kita memperbaiki diri kita di dalam ibadat kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Amin.